Okey, hello. Mari kita sambung lagi part kedua dalam bab 1 fungsi. Ini masih yang form 4 punya kerja. Jadi, dalam video ini saya akan ajar tentang fungsi songsangan. So, kalau dalam buku teks fungsi songsangan sebenarnya dia dalam subtopik 1.3. Tapi saya lebih suka ajar fungsi songsangan dulu, baru kita patah balik ke fungsi gubahan. Sebab nanti kamu perlu gunakan cara pengiraan fungsi songsangan untuk dapatkan salah satu fungsi daripada fungsi gubahan yang diberi. Jadi saya akan terangkan fungsi songsangan dulu. Okey, mari kita tengok apa itu fungsi songsangan. Jadi fungsi ialah dia kaitkan set X ke set Y. Jadi kalau dari set X dia hubungkan ke set Y, kita akan tulis macam ini. Y sebenarnya dia ialah fx. Maksudnya dia ialah fungsi yang menghubungkan set X kepada Y. Okey, ini yang pertama yang kamu belajar dalam video part 1. Jadi siapa yang belum tengok video part 1, kamu boleh pergi tengok video part 1 dulu. Jadi kamu akan kenal bahawa sebenarnya Y adalah image dan X adalah objek. Jadi fungsi dia kaitkan objek, so dia dapatkan image. Okey, jadi ini adalah fungsi. Jadi kalau fungsi songsangan ialah sebaliknya. Maksudnya dia hubung kaitkan image kepada objek. Jadi dia akan tulis dalam cara macam ni. F songsangan Y sama dengan X. Jadi kalau X dia kaitkan ke Y, ini adalah fungsi. Daripada X dia kaitkan pergi Y. Ini adalah fungsi. Jadi kalau dia patah balik, maksudnya dari Y dia nak cari balik X. Ini adalah songsangannya. Jadi dia adalah sebaliknya. Jadi kalau kamu dah cari fungsi, lepas tu patah balik cari fungsi songsangan, kamu dapat X semula. Jadi ini adalah kaitan antara fungsi dan juga songsangannya. Jadi yang seterusnya daripada gambar raja anak panah. Maksudnya kalau I bagi objek, kamu boleh carikan image. Jadi macam mana kita nak baca gambar raja anak panah di sebelah. Jadi kamu boleh tengok gambar raja dulu. Jadi dia kaitkan F, lepas tu depan ialah set X. Jadi semua yang ada di set X ini adalah merupakan objek. Jadi kita panggil yang set X ini sebagai objek. Semua yang ada di Y ini dibaca sebagai image. Jadi kalau saya nak kaitkan fungsi objek, baru dia dapat cari image. So saya ikut anak panahnya. Okey, jadi F, X sama dengan Y. Ini yang kamu belajar. F, X sama dengan Y. Maksudnya kalau saya nak cari fungsi untuk objek 2, saya akan dapat image-nya adalah 1/4. Kalau saya nak cari fungsi bagi 3, image-nya adalah 5. Maksudnya F2, maksudnya apabila objek ialah 2, image ialah 1/4. Kalau objek ialah 3, image-nya adalah 5. Ini apabila kita tulis untuk fungsi F. Sekarang dia nak cari fungsi songsangan. So dia nak cari songsangan untuk 1/4. Maksudnya dia patah balik. Dia nak daripada 1/4 dia nak carikan apakah objeknya apa, atau kamu boleh panggil apakah image-nya. Sebab sekarang dia jadikan 1/4 sebagai objek. Jadi dari 1/4 patah balik. So anak panahnya terbalik lah. Jadi sekarang jawapannya adalah 2. Jadi fungsi songsangan untuk 1/4 kamu dapatkan image-nya ialah 2. Jadi sama juga kalau F songsangan 5, jawapannya adalah 3. Jadi dia patah balik juga dari 5, saya nak cari balik apakah image-nya. Okey, jadi ini adalah kaitan daripada fungsi pergi ke songsangan. Jadi songsangan kamu terbalik lah. Tadi dari depan pergi belakang kan, sekarang dari belakang kamu patah balik ke depan. Okey, so dah settle untuk yang gambar raja anak panah. Okey, seterusnya kita tengok contoh 14. Ini merujuk buku teks muka surat 21. Jadi soalannya dia boleh bagi kamu satu fungsi. Lepas tu dia suruh kamu carikan image bagi 2 di bawah F. Jadi sekarang kamu perlu masukkan. Maksudnya kalau dia suruh cari image. Dalam video pertama saya dah cakap kan, kalau dia suruh kamu cari image. Maksudnya 2 ini adalah objeknya. Atau ini adalah nilai X-nya. Jadi kamu gantikan 2 masuk ke dalam persamaan fungsi.
So, gantikan X kepada 2. Jadi, semua X kamu akan tukar kepada 2. So, 2 bahagi 2 tolak 4. Lepas tu, kamu selesaikan. Kamu dapat jawapannya negatif 1. Okey. Sebab 2 tolak 4 ialah negatif 2. So, 2 bahagi negatif 2, kamu dapat negatif 1. Jadi, ini adalah jawapan bagi A. Lepas tu, kalau untuk B, kamu tak tahu songsangannya. Tapi dia suruh cari songsangan bagi 3. Jadi, kita ada satu cara yang senang. Jadi, kamu ingat fungsi terbaliknya, saya dapat songsangan. Jadi, songsangan saya terbalikkan, saya pun dapat fungsi semula. Jadi, sekarang macam mana nak selesaikan soalan yang macam ni? Okey, mari kita tengok langkah yang seterusnya. Jadi, kamu ingat songsangan tu, saya boleh pindah ke sebelah. Jadi, saya akan dapatkan fungsi Y. Okey, so songsangan pindah sebelah, saya dapat fungsi. Ini adalah step yang penting. Jadi, kamu ingat songsangan, saya pindah sebelah, saya dapat fungsi. Macam darab pindah sebelah, you buat bahagi kan? Tambah pindah sebelah, kamu buat tolak. Jadi, songsangan kamu ingat dia pindah ke sebelah, saya dapat balik fungsi. So, kalau fx, semua sebutannya dalam x, betul? Kalau kurungannya ialah x, jadi semua dalam sebutannya adalah x. So, kalau sekarang kurungannya ialah y, jadi semua x tu akan tukar kepada y. Yang lain kita salin. Tengok, 3 tu saya salin saja. 3 tu saya salin saja. So, yang X tu semua I tukar kepada sebutan Y. Jadi, sekarang saya nak carikan nilai Y. So, saya boleh dapat jawapan lah. Sebab Y ialah F songsangan 3. So, saya dapat nilai Y, itulah jawapan saya. Jadi, yang seterusnya adalah langkah matematik kamu. Macam mana nak selesaikan. Jadi, saya tak nak pecahan, saya akan darabkan dia ke atas. So, akan ada 3 kurungan, so dia darab Y tolak 4. Lepas tu kita pergi kembangkan. 3 darab Y, so saya dapat 3Y. 3 darab 4, kita dapat 12. Okey, seperti dalam video part pertama, kita nak cari pemboleh ubah Y. Jadi Y sentiasa berada di hadapan, nombor berada di belakang. So Y, saya akan pindah ke hadapan. So dia jadi 3Y tolak Y, I dapat 2Y. 12 saya pindah belakang, so dapat positif kan? Ini negatif kan? Pindah belakang saya dapat positif. Lepas tu saya nak Y sahaja. Jadi kamu bahagikan 2, dapatlah jawapan 6. Okey, tengok. Jadi soalannya dia nak cari fungsi songsangan 3. So kalau saya dah dapat Y, inilah jawapan saya. Sebab fungsi songsangan 3. So I tulis semula sahaja, inilah jawapannya. Fungsi songsangan 3 adalah Y. Okey, dah siap. Jadi ini adalah langkah untuk carikan songsangan. So saya patah balik sahajalah. Okey, jadi ini selalu keluar dalam peperiksaan. Sila ambil perhatian untuk soalan tersebut. Okey, seterusnya. Okey, soalannya juga akan tanya-tanya apa itu fungsi. Adakah fungsi tersebut mempunyai fungsi songsangan ataupun tidak? Jadi bila fungsi mempunyai fungsi songsangan, itulah persoalannya. Jadi kamu perlu semak, adakah fungsi dia ialah satu dengan satu? Apa maksud satu dengan satu? Maksudnya setiap objek dia ada satu image. Dia tak boleh ada 2 image, dia tak boleh ada lebih. Jadi hubungannya mesti satu dengan satu. Maksudnya setiap objek mesti ada satu image. Jadi kalau kes ini berlaku, maksudnya fungsi tersebut ada fungsi songsangan. So, kita teruskan. Kalau F dengan G adalah songsangan antara satu sama lain, maknanya domain F sama dengan julat G. Okey, dalam video part pertama saya kata domain ialah kita tengok dia punya X, betul, kegemukan. Julat ialah ketinggian, kita tengokkan Y. Jadi domain dia akan jadi julat yang sebelah. So, domain G akan jadi julat F. Maksudnya dia punya paksi X dan paksi Y dah terbalik dah. Okey. Syarat yang kedua ialah graf G adalah pantulan graf F pada garis Y sama dengan X. Jadi dia ada 2 syarat lah. Sekiranya F dan G adalah songsangan antara satu sama lain, jadi domain akan tukar dengan kodomain atau dengan julatnya. Okey, lepas tu graf G dan F adalah pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, jadi sebelum kita nak lukiskan graf, kita perlu tentukan dulu macam mana saya nak tentukan fungsi F tersebut mempunyai fungsi songsangan ataupun tidak.
Jadi sekarang kita gunakan ujian garis mengufuk. Dalam video pertama, kamu guna ujian garis mencancang. Okey, jadi kamu boleh rujuk ke video pertama dulu. Jadi kalau dah mahir, baru kita sambung lagi part kedua. Sekarang kita guna ujian garis mengufuk untuk tentukan fungsi tersebut ada songsangan ataupun tiada. Jadi saya akan buat garis yang melintang. Kalau dia ada satu titik persilangan, dia sentuh satu titik sahaja. Kalau ada satu titik persilangan, maksudnya fungsi tersebut mempunyai fungsi songsangan. Sekiranya ujian garis mengufuk dia ada dua titik persilangan ataupun lebih, maksudnya dia lebih daripada satu. Maksudnya fungsi tersebut tiada fungsi songsangan. Okey, dah jelas dah? Jadi dia mesti sentuh satu titik sahaja, jadi baru dia ada mempunyai fungsi songsangan. Okey. Lepas tu kita cuba tengok satu contoh. Soalan contoh 15. Soalannya tanya, tentukan sama ada setiap fungsi yang berikut mempunyai fungsi songsang ataupun tidak dan juga berikan sebab. Jadi kita tengok yang soalan A, soalan pertama. Jadi kalau saya bagi gambar rajak anak panah, jadi kita semak adakah setiap objek mempunyai image. Jadi kalau kamu semak, objek A ada image 4, objek B ada image negatif 2, objek C ada image 9. Bermaksud setiap objek ada image. Jadi dia ialah fungsi satu kepada satu ataupun kamu panggil fungsi satu dengan satu. Jadi ini terdapat fungsi songsangan. Sebab fungsinya adalah satu dengan satu. Maksudnya setiap objek ada satu image. Okey, dah selesai untuk soalan A. Mari kita tengok soalan B. Jadi soalan B dia bagi kamu satu graf. Jadi kalau graf, kita perlu guna ujian garis mengufuk. Maksudnya kita buat satu garis mengufuk yang melintang. Kita semak adakah dia sentuh satu titik sahaja. Okey, sekarang dia sentuh satu titik sahaja. Maksudnya fungsi tersebut mempunyai fungsi songsangan juga. Okey, sebab kalau kita guna ujian garis mengufuk, dia hanya ada sentuh satu titik sahaja. Atau kamu panggil dia ada satu titik persilangan sahaja. Okey, tengok satu contoh lagi, C. So sekarang masih soalannya bagi graf. Jadi kita masih gunakan ujian garis mengufuk. So buatlah garis mengufuk. Sekarang dia ada dua titik persilangan. So kalau ada dua titik persilangan, maka untuk fungsi tersebut dia tiada fungsi songsangan. Sebab kalau dengan ujian garis mengufuk, dia sentuh dua titik. Okey. Rasanya dah sangat jelas kot. Okey, kalau dah tak ada masalah untuk tentukan dia ada fungsi songsangan ataupun tidak, barulah kita teruskan untuk mencari ataupun kamu boleh melakarkan grafnya. Tadi ialah graf diberikan. Jadi sekarang soalannya dia suruh kamu lakarkan graf. Lepas tu dia suruh kamu carikan songsangannya. So sekarang fungsi F ditakrifkan dengan X² tolak 6. Jadi sebenarnya macam mana nak lakarkan fungsi kuadratik kamu belajar dalam matematik bab 1. Ungkapan dan persamaan kuadratik. Jadi kalau kamu tengok ini fungsi adalah X kuasa 2. Maksudnya dia adalah smiley face. Muka senyum. Betul tak? Lepas tu negatif 6 ini merupakan pintasan Y-nya. Pintasan Y. Maksudnya dia akan potong di paksi Y. Pintasan Y, kamu ingat P, potong. So, pintasan Y dia akan potong di paksi Y. Tapi sekarang saya nak domain 0 hingga 4 sahaja. Jadi sekarang kita lukiskan untuk F dahulu. Jadi kamu boleh cuba lakarkan untuk F dahulu. Jadi tadi saya kata smiley face. Sepatutnya dia adalah di sini lah. So kalau negatif 6, ini pintasan Y. So dia akan sentuh di paksi Y. Jadi graf yang kamu mungkin dapat adalah macam ni. Tapi sekarang domainnya dia nak 0 hingga 4. Kosongkan di sini untuk paksi X. So 0 hingga 4 dia nak sebelah yang positif sahaja. Jadi yang negatif tu dia tak nak. Negatif tu dia tak nak. Jadi sekarang dia hanya nak positif sahaja. So saya dapat graf berbentuk macam ni. Okey, so ini dah adalah fungsi F. Dah ada fungsi F, baru kamu carikan F
songsangan. Tadi kata F songsangan dia akan ada pantolan dalam garis Y sama dengan X. Jadi Y sama dengan X macam mana? Y sama dengan X kita akan potong secara condong. Boleh kata dia sentuh macam ni. Inilah garis Y sama dengan X. Maksudnya kalau X1, Y kamu dapat 1 lah. Kalau X2, you dapat 2. Jadi sekarang kita akan pantulkan semua titiknya. So negatif 6 dia akan jadi di sini lah, negatif 6 untuk X. Sekarang negatif 6 ada di paksi Y kan. Nanti dia punya negatif 6 mesti ada di paksi X. Mesti ada di sini. Bermaksudnya tadi kita kata kalau dia ialah songsangan, julat akan jadi domain kan. Domain akan jadi julat. Sekarang negatif 6 tadi ialah di paksi Y. Sekarang negatif 6 dia akan ubah di paksi X. Jadi akan dapat satu bentuk yang macam gini. Dia mesti sentuh, sengit pula. Okey, dia mesti dapat satu bentuk pun U-shape lah. Tapi U-shape yang terbalik lah. Dan dia mesti melalui titik yang sama. Okey, lebih kurang macam ni. Okey, dalam buku dia akan bagi inilah jawapan dalam buku kamu. Okey. Ini yang dia lukis betul-betul lah. Tadi ialah lakaran cikgu kan. So inilah adalah jawapannya. Ini yang komputer punya. Jadi lebih cantik lah. Jadi kamu tengok yang negatif 6 tu di paksi Y dia akan tukarkan negatif 6 tu di paksi X. Lepas tu semua kita pantulkan dalam garis Y sama dengan X. So kamu ada jawapan. Akhir sekali baru kamu nyatakan domain bagi F negatif 1. Maksudnya F songsangan. Domainnya maksudnya saya nak tengok paksi F-nya dari apa nombor hingga apa nombor. Jadi sekarang dia akan bermula di negatif 6 sampai ke 10. Jadi domainnya adalah antara, kamu boleh tulis domain ialah X. Dia antara negatif 6 hingga ke 10. Okey, so inilah jawapan untuk domainnya. Okey, seterusnya kita tengok contoh ke 18. Okey, Raja menunjukkan garis Y sama dengan Fx yang melalui titik P10 Q36. Pada raja yang sama, dia masih nak fungsi songsangan dengan menunjukkan titik-titik yang sepadan bagi titik P dan Q. Bermaksud domain tukar jadi julat. Maksudnya X tukar jadi Y. Y tukar jadi X. Jadi ini adalah gambar raja yang asal. Jadi tadi kita kata kamu perlu akan pantulkan semua. Sekarang P punya X ialah 1. Y ialah 0. Bermaksud nanti P dia punya XY akan tukar. So dia akan tukar ke 01. Jadi dia akan ada di sini. P untuk yang songsangan. Nanti P akan jadi di sini. Q sekarang ialah 36. Nanti dia akan jadi 63. So dia akan jadi 63 ke atas sikit. So tadi P adalah 10. So tukar 01. So Q akan jadi 63. So mungkin somewhere here lah. Okey, 63. So nanti jawapannya adalah macam ni. Sebab dia akan pantulkan di garis X sama dengan Y. So dia akan ada satu garis lah di tengah. Sebab saya tak guna pembaris. Ini adalah garis lurus. Jadi kamu mesti guna pembaris. Jadi jawapannya macam ni. Okey, betul? Jadi semua dia akan pantulkan di Y sama dengan X. Jadi ini garis Y sama dengan X. Okey, dah settle untuk lakaran graf. Okey, seterusnya kita tengok cara pengiraan. Macam mana kita boleh kira untuk dapatkan fungsi songsangan. Okey, jadi kamu tengok contoh 19. Jadi 19 apabila saya bagi kamu fungsi. Macam mana saya nak dapatkan fungsi songsangan. Ini adalah sangat penting. Jadi langkah pertama, masih saya katakan fungsi songsangan X sama dengan Y. Sebab nanti saya cari Y, itulah jawapan untuk songsangannya lah. Jadi seperti biasa saya pindahkan songsangan tu ke sebelah.
Kalau saya pindahkan songsangan pergi ke sebelah kanan, dia akan patah balik jadi fungsi. So, X saya masih salin sahaja. Okey, seperti tadi saya dah kata, kalau Fx, semuanya dalam sebutan X. 5X tambah 2. Sekarang dia nak Fy. So, saya akan tukarkan X kepada Y. So, saya akan ada 5Y tambah 2. Jadi, X masih saya bawa ke bawah. Jadi sekarang saya nak pindahkan. Maksudnya saya nak selesaikan persamaan ini untuk dapatkan Y dalam sebutan X. Maksudnya saya nak Y duduk seorang sahaja. Jadi saya pindahkan tambah 2, pindah dapatkan tolak 2. So X tolak 2 ialah 5Y. Nanti teruskan saya tak nak 5Y kan. So saya bahagikan 5. So saya dapat Y ialah X tolak 2 per 5. Jadi ini adalah jawapan untuk songsangannya. Okey, jadi sebenarnya ada langkah yang lebih senang untuk nak selesaikan fungsi songsangan. Sekiranya dia bagi satu X sahaja. Jadi kamu ingat songsangan ini macam kamu pakai kasut dengan buka kasut. Contohnya fungsi adalah kita pakai stocking dulu, baru kita pakai kasut, betul? Tapi kalau kita nak buka, mesti saya buka kasut dulu, nanti baru saya buka stocking. Dia mesti ikut susunan macam ni. Jadi saya akan ambil X sebagai bos saya. Jadi kalau saya rujuk persamaan, dia ialah X darab 5, betul. So langkah pertama, dia pergi darab 5 dulu. So step 1, dia darab 5 dulu. So dia dah darab 5, baru dia tambahkan 2. So dia ikut langkah macam ni. Step 1, dia pergi darab 5. Step 2, baru dia tambah 2. Sekarang dia perlu buka terbaliknya. So tambah 2 dia akan jadi tolak 2. Ini sebagai step 1-nya. Nanti darab 5 dia akan jadi bahagi 5. So saya boleh terus dapatkan jawapan. Jawapan untuk songsangan saya ialah X tolak 2 bahagi 5. Dapat juga untuk songsangan. Okey, so ini adalah cara yang lebih cepat. Kalau nanti kamu nak guna untuk cari fungsi apabila fungsi gubahan diberi. Jadi kamu boleh guna cara yang lebih pantas ni. Okey, sekiranya kamu boleh faham. Kalau tak boleh, kamu buatlah langkah untuk kirakan songsangannya. Jadi sekarang B, kamu sudah ada songsangan bagi X kan? So saya nak cari fungsi songsangan 7. Jadi sekarang tukarkan X tu kepada 7. So ada 7 tolak 2 per 5. Kirakan, so you dapat 5 per 5, jawapannya ialah 1. Okey, so dah selesai untuk soalan tersebut. Okey, supaya kamu lebih faham, saya bagi lagi satu soalan. Ini saya petik daripada latih diri 1.10. Ini adalah soalan 1. Okey, seperti biasa, kita carikan fungsinya. Okey, fungsinya diberi. Carikan fungsi songsangannya, bukan cari fungsi. Okey, tapi sekarang kamu mesti tertanya-tanya, cikgu, kenapa belakang ni dia ada tulis X tak sama dengan 1? Simbol ini adalah tak sama. Kenapa ada X tak sama dengan 1? Sebab X memang tak boleh sama dengan 1. Sebab penyebut dalam pecahan tak boleh sama dengan kosong. Kalau you masukkan 1 ke dalam persamaan ini, dia akan dapat 4 bahagi kepada kosong. Kalau you tekan kalkulator, 4 bahagi kosong memang tidak tertarikh. Jadi penyebutnya memang tak boleh sama dengan kosong. Okey. Jadi kamu ingat penyebut memang tak boleh sama dengan kosong. So kamu akan kira X tolak 1 tak boleh sama dengan kosong. Pindahkan negatif 1, you dapat X tak sama 1. So dapatlah ini. Okey, tapi yang paling penting masa kita nak kira macam mana I nak dapatkan fungsi songsangan. Macam ulang langkah tadi, kita katakan fungsi songsangan sebagai Y. So nanti pindahkan songsangannya. So saya dapat Fy. So Fy tukarkan persamaan di atas tu kepada sebutan Y. So ada 4 bahagi Y tolak 2. Sekarang saya nak pindahkan untuk kirakan Y. Jadi saya tak nak pecahan. Pindah ke sebelah. So dia akan jadi darab. Lepas tu kembangkan X darab Y, kita dapat XY. X darab negatif 1 dapat negatif X. Lepas tu saya nak Y sahaja. Jadi pindahkan X ke sebelah. So kamu ada 4 tambah X. Akhirnya bahagikan X. So jawapan untuk songsangan ialah X. 4 tambah X bahagi X.
So, inilah jawapannya untuk fungsi sungsangan. Okey, jadi dah habislah macam mana nak carikan nilai bagi fungsi sungsangan. Jadi ini adalah sangat penting. Kamu perlu mahir dulu, baru nanti kita boleh sambung kepada fungsi gubahan. Okey, jadi sila tunggu lagi video untuk part ketiga. Ini sahaja. Terima kasih. Bye-bye.